Mantap. Mana je tadi ni? Mana tadi ni? Awal beli. Bibi beli coklat. Lepas tu bibi mana kilang ni, kilang gamat. Sebab mama bapa dia suruh ni dikirim, suruh bawa KL nanti. Belilah banyak sikit. Lepas tu dia kata mana dah tahu kau ada hati yang terlupa. Minyak gamat sikit. Mana tahu esok-esok elok lah tu. Ada tadi nikah. Apa tu tempatkan suri tu. Bapa nak pergi sana. Dah rugi lah kalau hampa tak pergi main kahwin. Tak pergi sana. Saya apa Masuri tu tempat legend dalam kahwin. Ya ke? Masuri tu apa ceritanya? Macam seronok je. Melan untuk cerita sikit no. Pada suatu hari Mahsuri ditatang bagai minyak yang penuh serta dididik dengan nilai Melayu dan agama yang sempurna. Dari segi paras rupanya yang tak jemu mata memandang, dari segi tutur katanya dan tingkah lakunya yang penuh sopan santun cukup melambangkan betapa tingginya kesopanan dan akhlak Mahsuri. Sehingga meningkat dewasa, ciri-ciri wanita yang sempurna semakin terserlah dengan kecantikannya yang tiada bandingan serta hati budi yang sangat mulia. Pada suatu hari, Mahsuri sedang duduk di pinggir sungai yang berdekatan dengan rumahnya sambil ditemani bulan purnama sehingga tidak menyedari kehadiran sekumpulan jejaka yang berdarah bangsawan melihatnya dari kejauhan. Di situlah bermulanya kisah. Malam bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai kasih beri senyuman pada bujang idaman. Duhai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra, untuk penipu lara penawar dek asmara. Bagai bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Murni sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang lampu alam. Andai kata bintang menyepi, bulan tidak berseri, malam menjadi sunyi, tidak berseri lagi. Kakanda Wandarus rupanya. Ya. Apa Kakanda buat di sini? Kakanda sebenarnya perjalanan untuk pulang. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat merdu. Rupa-rupanya suara Mahsuri. Pergi ke hutan mencari perigi. Perigi dicari, tidak berhari-hari. Wajahnya indah, berseri-seri. Sungguh cantik, memikat hati. Tidak disangka lagi, benarlah kata orang paras rupamu seri, bagai bulan di pagar bintang. Alah Kanda ni, ada saja. Kanda ni suka mengusik Suri. Tidak, Suri. Kanda ikhlas berkata-kata begitu. Suasana senja sungguh indahnya. Ingin ku tatap setiap hari. Wajah Kakanda apa kurangnya? Orangnya tampan dan manis sekali. Tak usahlah Kanda puji Suri berlebihan. Suri ni orang biasa-biasa saja jika ingin dibandingkan dengan Kanda, anak orang bangsawan. Suri, sebenarnya
Kanda ada sesuatu yang ingin katakan kepada Suri. Tetapi hati Kanda takut. Kanda akan kecewa dengan jawapan Suri. Apa yang Kanda ingin katakan ini? Suri tidak fahamlah. Begini Suri. Di hujung cerita ini, di hujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Cinta pandanglah aku. Aku tak setampai yang lain. Tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu. Ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamparmu. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga Suri berikan. Tetapi Kanda, Suri rasa adalah lebih baik jika Kanda pergi berjumpa bonda dan ayahanda untuk meminta restu sebelum Kanda melamar Suri untuk menjadi isteri Kanda. Jika itu Suri yang ingin Suri inginkan, Kanda akan menghantar satu rombongan yang besar meminang ke rumah Suri. Baiklah Kanda. Suri berazan dulu ya. Selamat malam Kanda. Selamat malam Dinda. Setelah Pandak Maya dan Cik Alang serta Mas Suri bersetuju menerima lamaran Wan Darus, dengan segera hulu balang menuju ke rumah Datuk Pekabajaya untuk menyampaikan berita gembira. Maka tibalah saat yang dinanti-nantikan, majlis perkahwinan Wan Darus dan Mas Suri pun berlangsung. Semua sepakat di kampung peninggalan mengucapkan selamat penyambut baru. Kita semua sepakat di kampung peninggalan mengucapkan selamat penyambut baru. Dari dulu berapa kali Dalam kehidupan ini, kita tidak boleh mengharapkan semua orang akan menyukai kita. Walaupun kita berbuat baik, akan ada yang menghina. Kebahagiaan yang diperoleh oleh Mas Suri itu ternyata tidak disenangi oleh seseorang, terutamanya iparnya sendiri. Wan Mahora telah lama menyimpan dendam terhadap Mas Suri. Iri hati yang telah tersimpan lama bertukar menjadi amarah di dalam hatinya. Suri. Itu Suri, ini Suri. Apalah yang nak dibandingkan sangat nama Mas Suri itu dengan nama aku, Wan Mahora. Kan hebat. Lagi sedap didengar. Keturunan aku dengan Suri. Aku keturunan baik-baik, kaya-kaya, ada-ada. Ya. Jauh panggang dari aku. Dalam miskin, kotor, hina. Laki aku tu pun satu. Suri. Mentang-mentanglah dah berbadan dua. Rasa hina diri aku bila tak dapat mengandung. Apa? Dia ingat Suri tu siapa? Aku ni bini dia.
terabai. Kau sabar Suri. Satu hari nanti kau akan tahu nasib kau. Sekarang kau suka-suka dulu. Nanti kau tengok. Pada November 1821, Kerajaan Siam telah melakukan serangan mengejut ke atas Kesultanan Kedah. Pada detik itu, kehidupan orang-orang Melayu Kedah dipenuhi dengan kesengsaraan dan ketakutan. Melihat situasi perang yang makin memburuk, Sultan Kedah Sultan Ahmad Tajuddin Alam Shah mengambil keputusan untuk meminta bantuan ketenteraan dari seluruh rakyat Kedah. Titah baginda Sultan pun tiba ke pengetahuan penduduk Langkawi. Wahai penduduk Langkawi yang aku kasihi, aku telah membawa titah baginda Sultan untuk memohon bantuan daripada kalian untuk kita menentang Siam. Oleh itu, aku mengangkat Panglima Awang untuk... Tapi Kanda, Dinda rasa Wan Darus adalah orang paling layak untuk menjadi ketua angkatan tentera. Apa? Tidak mungkin aku hantar Wan Darus ke peperangan. Dia sudah tahu. Wan Darus ini mempunyai kebolehan bersilat. Dia juga pandai mengatur strategi. Betul kata Dinda. Jadi, Wan Darus, aku mengangkat kau sebagai ketua angkatan tentera. Tapi Kekanda, isteriku Suri sedang sarak mengandung. Bila-bila sahaja dia akan melahirkan anak kami. Aku sebagai suami sepatutnya berada di sisinya sehingga dia melahirkan anak kami, Kekanda. Apa? Berani kamu membelakangi kota Langkawi demi kepentingan kamu sendiri? Wan Darus, benar aku kecewa dengan tindakan kamu, Wan Darus. Benar kata kekandamu itu, Wan Darus. Ini juga demi kebaikan anakmu dan juga kesenangan hidupmu. Jikalau begitu, aku sanggup berjuang demi tanah bumi Langkawi ini, Kekanda. Baiklah, dengan ini aku akan memberi mandat dan kepercayaanku kepada kamu, Wan Darus. Dengar sini kota Langkawi. Aku memberi tahu kepada kamu bahawa Wan Darus akan mengertai pasukan angkatan tentera untuk menyerang Siam. Baiklah Kekanda. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon, aku terima takdirmu ya Allah. Aku reda ya Allah. Ya Allah, aku mohon anak-anakku, cucu-cucuku serta anak bangsaku, selamatkanlah kami di bumi tanah Langkawi ini ya Allah. Sudah menjadi kebiasaan bagi Diraman untuk menghantar beras ke rumah Masuri. Wan Mahura yang sentiasa memahati tindak tanduk Masuri ingin mengambil peluang ini untuk meneruskan rancangan jahatnya. Assalamualaikum, Suri. Wah, Suri. Ya, Abang Rahman rupanya. Ya, Abang Rahman datang hari ni. Banyak kerja kan hari ni? Banyak hal yang perlu diselesaikan kat sawah tu. Oh, ya ke? Masa Abang penat kan je lah. Suri buatkan air untuk Abang. Tak apa, tak perlu susah-susah. Kenapa pula susah? Susah. Suri buatkan air kejap je. Boleh. Abang letak kat situ. Abang duduk lah kat sini. Duduklah. Ni tadi pergi mana? Jadi mana ni? Dari kampung sebelah. Jauh Abang datang hari ni ya. Itulah sunat. Terima kasih. Tak adalah banyak mana berasa. Semasa Suri sedang sibuk menghidangkan air kepada Deraman, tiba-tiba Wan Mahura dan Hulu Balang istana tiba di hadapan rumah. Hai Suri, apa yang kau lakukan ini Oh, mentang-mentang suamimu pergi berperang, boleh pula kau buat asmara dengan lelaki dia kuasa usul ini. Cikgu Mahura ni dah salah faham ni. Suri tak buat apa-apa pun dengan dia. Diamlah, engkau tidak mahu lagi aku mendengar alasan daripada mulut berjijikmu itu. Suri tak buat salah apa-apa pun. Suri cuma Hulu Balang bawa mereka pergi ke rumah Datuk Pekamajaya. Suri tak buat apa-apa pun. Jangan cakap aku. Suri cuma tolong. Ketika pergelutan berlaku, salah seorang Hulu Balang tertikam perut Deraman lalu menyebabkan dia rebah menyembah bumi.
Selepas Mas Suri ditangkap, Mas Suri dibawa berjumpa dengan Datuk Pekerjaya bersama Hulu Balang Istana dan Cik Puan Mahora. Kanda. Ya Dinda, kenapa ni? Dinda tangkap Mas Suri berangkara dengan deraman di rumahnya tadi. Apa Masuri? Kau berangkara dengan deraman? Tidak, Kanda. Suri tak buat apa-apa pun. Jangan percaya kata-kata Cik Puan Mahora. Berani kau memfitnah bini aku Masuri? Masuri apa yang telah kau lakukan ni Masuri? Aku dah letak mana muka aku ni Masuri? Kanda, kita bunuh saja Mas Suri ini, Betul Kanda. eh? Suri, apa yang terjadi Suri? Suri tak. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia telah bermaksiat-maksiat dengan deraman. Tidak, Tok, tidak. Ini semua hanya adalah fitnah, Tok. Kamu yakin? Ya, yakin sebab saya yang menghantar deraman pergi menghantar beras dekat Mas Suri. Benar. Benar. Tapi tidak. Hukuman tetap akan dijatuhkan kerana Masuri telah menjatuhkan Tok, air saya muka merayu, aku. Tok. Tolong, Tok. Dia tak bersalah pun. Saya boleh menggantikan tempat Mas Suri, Tok. Sebelum sempat Mas Suri menyusukan Wan Hakim, Mas Suri dibawa ke padang maksirat untuk menerima hukuman. Pandak Maya dan Cik Alang tetap merayu kepada Datuk Pekerjaya, namun keputusan tetap tidak berubah. Mas Suri dibawa lalu diikat di pokok. Orang kampung pun menyaksikan kejadian tersebut. Masuri. Kau tahu ini merupakan balasan daripada perbuatan terkutuk kau tu. Sudah, cukup. Bagilah aku pergi dengan tenang. Jika benar aku bersalah, aku reda dengan kepergianku. Tapi jika benar aku dianiaya, aku haramkan setitis darahku mengalir di bumi ini. Aku bersumpah agar tanah Langkawi ini tidak akan aman dan akan menjadi padang jarak pada Tekukun selama 7 keturunanku. Apa kau sudah habis berbicara, wahai Masuri? Kau nampak ini? Allah Akbar. Akhirnya, Wan Darus pulang dengan kesedihan dan kekecewaan apabila mengetahui kematian Mas Suri akibat difitnah oleh Wan Mahora. Harapan Wan Darus untuk bersama keluarganya yang sekian lama dirindui telah terkubur bersama Mas Suri. Dengan itu, bersama langkah yang berat, Wan Darus mengambil keputusan untuk meninggalkan Langkawi yang sudah tidak lagi menjadi kebahagiaannya bersama anaknya Wan Hakim dan kedua ibu bapa mentuanya. Setelah kematian Mas Suri, kemusnahan dan kematian telah berlaku di merata-rata tempat. Datuk Pekerjaya dibunuh tentera Siam dan mayatnya dicampak ke dalam sungai, manakala Wan Mahora bersama wanita-wanita Langkawi yang lain dijadikan hamba sebelum dibunuh oleh tentera Siam. Keganasan Siam memulakan zaman gelap Langkawi yang terjejas antara kegiatan lanun dan jenayah. Terlalu teruk sampaikan kerbau lagi ramai dari manusia. Nasi sudah menjadi bubur. Sebaliknya, Langkawi hanya mampu menerima bahana dan sumpahan Mas Suri yang kekal menghukum Langkawi untuk 7 keturunan.